Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zuhaidah binti Muhammad Zubir. Saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Equity dan Kepelbagaian Budaya dalam Perancangan Pendidikan. Saya pelajar master dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurut Muhammad Faizal et al. 2009, equity secara amnya bermaksud kesamarataan. Fraser 2007 mentafsirkan equity menggunakan teori keadilan 3 dimensi yang melibatkan perwakilan, pengiktirafan dan pengagihan semula dalam usaha mencapai sesuatu tujuan. Equity dalam perancangan pendidikan boleh difahami sebagai proses melibatkan secara inklusif semua lapisan masyarakat agar sama-sama dapat membangunkan kapasiti diri mengikut pilihan mereka sendiri yang tahun 2000. Kepelbagaian budaya berlaku dalam sesebuah masyarakat akibat daripada sejarah migrasi kaum lain di sesebuah tempat atau komuniti hasil dari perkembangan sosioekonomi negara tersebut. Kewujudan masyarakat dengan individu dari pelbagai latar belakang bahasa, kaum, agama dan kelas sosial ini akan memberi impak kepada perancangan sosial dan pendidikan Azwani dan Zahara tahun 2009. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, sistem pendidikan yang terbaik menyediakan pendidikan terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira etnik, tempat atau latar belakang sosioekonomi. Sistem pendidikan yang direncanakan bagi Malaysia ialah semua kanak-kanak warga negara tanpa mengira siapa ibu bapa mereka atau latar belajar akan dilengkapi keperluan untuk membuka segala peluang bagi masa hadapan mereka. Permasalahan yang ditemui berdasarkan dua kajian lalu ialah menurut Felix dan Fernandez 2018 dan Sen et al. 2017, perubahan dan kepelbagaian demografik masyarakat di California dan Amerika Utara dalam penulisan kertas konsep ini menunjukkan bahawa terdapat persepsi perancangan pendidikan yang terbaik adalah yang mengambil kira equity antara penduduk majoriti dan minoriti dalam komuniti. Antara isu utama dalam usaha pencapaian equity ini adalah jurang sosioekonomi yang wujud di antara kanak-kanak disebabkan oleh faktor kemiskinan keluarga serta kegagalan ibu bapa dalam memberikan peluang pendidikan kepada anak-anak mereka. Perkara ini dinyatakan oleh Lembaga Zakat Selangor tahun 2011. Masalah kemiskinan kini tidak hanya tertumpu di kawasan luar bandar tetapi menjadi semakin meruncing bagi keluarga-keluarga yang menduduki bandar-bandar besar di negara membangun di dunia seperti di Malaysia. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 telah menekankan keperluan pihak berkepentingan dalam pendidikan untuk turut serta dalam membiayai pendidikan khususnya dalam mewujudkan peluang pendidikan yang adil kepada semua kanak-kanak. Objektif kertas konsep ini ialah untuk mengenal pasti aspek bagi memenuhi equity dan kepelbagaian budaya dalam perancangan pendidikan di Malaysia. Teori Keadilan Rawls 1971 dan Student Equity Plans SEP atau Polisi Perancangan Equity Pelajar 2014 yang dirujuk menghuraikan tentang penyesuaian dua prinsip asas keadilan untuk menjamin masyarakat mendapatkan keadilan dan equity dalam pendidikan. Slogan utama yang dibawa oleh John Rawls dalam teori keadilannya ialah Justice as Fairness, iaitu menekankan kepada dua prinsip asas yang dikenali sebagai prinsip liberty dan prinsip perbezaan. Prinsip liberty memberi jaminan terhadap hak setiap orang untuk memiliki sepenuhnya kebebasan sama seperti orang lain. Prinsip yang kedua iaitu prinsip perbezaan pula menyatakan bahawa perbezaan dalam sosial dan ekonomi adalah perlu bagi memastikan setiap orang saling mendapat faedah dari perbezaan tersebut. Student Equity Plans ataupun SEP atau Polisi Rancangan Equity Pelajar merupakan model yang telah diluluskan oleh Badan Perundangan California pada tahun 2014. SEP ini diadaptasi dari Dewan Gubernur ataupun Sistem California Communities College pada tahun 1993 dan dibangunkan untuk menangani masalah ketidaksamarataan pendidikan yang berlaku di 114 buah kolej komuniti di seluruh negeri California. Model SEP ini menggabungkan pendekatan perancangan strategik, inisiatif,
dan kaedah bagi menilai ketidaksamarataan dalam kejayaan yang dicapai oleh pelajarnya. SEP mengandungi 178 aktiviti, namun begitu, hanya 28 aktiviti yang didapati relevan dengan usaha merapatkan jurang antara pelajar. Ekuiti dalam pendidikan sebagai dua dimensi yang saling berkaitan, iaitu dimensi keadilan dan dimensi inklusif. Perkara ini dinyatakan oleh UNICEF 2011. Bagi dimensi keadilan, faktor keadaan sosial dan personal seperti jantina, status sosioekonomi ataupun etnik bangsa bukan menjadi penghalang bagi kanak-kanak mencapai potensi diri dalam pendidikan. Dimensi inklusif pula memberi jaminan berhubung tahap asas minimum dalam pendidikan yang perlu dimiliki oleh semua. Menurut Felix and Fernandez 2018, pelaksanaan dasar pendidikan tinggi di California lebih memfokuskan kumpulan kaum dan etnik majoriti sebagai penerima faedah. Rakyat tempatan sebagai golongan majoriti lebih dominan dan mempunyai pengaruh yang besar dalam proses membuat perancangan pendidikan. Menurut Sen et al. 2017 pula, perancangan pendidikan di Amerika Syarikat Utara pula lebih bersifat monoculture, yang bermaksud perancangan pendidikan yang memberi fokus kepada satu budaya yang dominan tanpa nilai yang sesuai untuk kebaikan masyarakat umum. Berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, pelbagai usaha telah dilakukan di Malaysia bagi memastikan wujud ekuiti dalam perancangan pendidikan untuk semua murid tanpa mengira kaum, budaya, bahasa ibunda dan amalan agama. Kesedaran mengenai kepelbagaian budaya dalam masyarakat telah mula dibahas dan diperdebatkan di Amerika Syarikat pada tahun 1960-an dan 1970-an oleh gerakan yang memperjuangkan hak-hak sivil. Perkara ini dinyatakan oleh Azwani dan Zahra dan Sen et al. Pada tahun 2009. Dalam proses perancangan kurikulum pendidikan pula, Sen et al. 2017 berpendapat bukan sahaja kepelbagaian budaya, bahkan keadilan sosial juga perlu diintegrasi dalam semua aspek perancangan kurikulum dan pedagogi, kerana melalui pendidikanlah kesedaran mengenai kepelbagaian dan ekuiti dapat dipupuk. Fletcher dan Inverson 2008 berpandangan kepelbagaian adalah isu yang penting kerana berkait dengan hak individu untuk memiliki ruang dan peluang interaksi dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan etnik. Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, ekuiti dalam pendidikan bukan hanya tanggungjawab penting yang hanya dipikul oleh kerajaan sahaja, tetapi merupakan usaha kolektif semua pihak termasuk badan bukan kerajaan, sektor swasta, institusi agama serta pelbagai unit utama dalam masyarakat. Berdasarkan kajian oleh Felix Fernandez 2018 di California menunjukkan dana yang diperuntukkan SEP untuk pelajar kulit hitam dan pelajar Latins untuk pelaksanaan aktiviti bagi merapatkan jurang ekuiti adalah dalam kadaran yang hampir sama. Kajian juga mendapati isu rendah diri dalam kalangan pelajar Latins yang migrasi ke California adalah salah satu kekangan terbesar dalam usaha pihak kolej untuk meningkatkan kejayaan pelajar dan keupayaan menamatkan kursus. Manakala bagi pelajar kulit hitam pula, kajian tersebut mendapati mereka perlu ditempatkan dalam pendidikan pemulihan bermula pada peringkat asas hingga ke peringkat yang lebih tinggi bagi menghadapi masalah dalam memahami pembelajaran mereka. Bottom up juga dilaksanakan di mana institusi menentukan jurang, menetapkan matlamat dan mengembangkan aktiviti khusus dan pendidikan yang menggalakkan komunikasi silang budaya. Laporan Bernes 1950, Fenyu 1951, Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 merupakan contoh langkah-langkah perancangan pendidikan yang pernah dilaksanakan, dibentang dan dibahaskan untuk memastikan hak setiap kaum cuba dipenuhi dalam Dasar Pendidikan Negara. Perkara ini dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2013. Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu memelihara hak orang Melayu dan Bumiputera yang merangkumi orang asli serta etnik di Sabah dan Sarawak. Perkara 153 ini amat penting bagi melindungi dan membantu orang kampung, orang asli agar mereka tidak ketinggalan dalam pembangunan sosioekonomi negara berbanding kaum
minoriti lain yang ramai tertumpu di kawasan bandar. Perkara ini dinyatakan oleh Malaysia kini 2010. Berdasarkan laporan tahunan 2020, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, salah satu inisiatif yang dilaksanakan bagi aspirasi equity iaitu transformasi pendidikan asli ke sekolah pada tahun 2020 dan kehadiran murid peribumi, kaum Dusun Bongi di negeri Sabah dan kaum Penan di negeri Sarawak. Arahan penutupan sekolah berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menjejaskan kehadiran murid orang asli dan peribumi ke sekolah dari 88.9% pada tahun 2019 kepada 81.4% pada tahun 2020. Penyertaan murid, usaha dan kerjasama pelbagai pihak terutama pihak ibu bapa dan tok batin serta penduduk setempat telah memastikan agar murid-murid ini tidak ketinggalan. Mereka sanggup mengambil kerja ataupun bahan kerja pelajar dari sekolah, menghantar ke rumah-rumah anak-anak ini dan menghantar semula ke sekolah untuk disemak oleh guru-guru yang berkenaan. Peliharaan hak minoriti dengan penubuhan sekolah jenis kebangsaan bermakna kaum minoriti di Malaysia bebas mendapatkan akses kepada pendidikan dan mempunyai hak untuk mengekalkan identiti dan budaya mereka dengan adanya sekolah-sekolah vernacular. Usaha mengurangkan jurang pendidikan dan pencapaian antarabandar, luar bandar dan pedalaman juga dilakukan dengan pelaksanaan Elan Khas mengikut lokasi dan tahap kesusahan KPM 2014. Elan tersebut bertujuan menggalakkan dan meningkatkan bilangan guru terlatih mengikut option yang berkualiti turut berkhidmat di luar bandar dan pedalaman agar pencapaian murid di lokasi tersebut dapat ditingkatkan serta memberi fokus kepada merapatkan jurang pendidikan di bandar dan di luar bandar. Makmal perpaduan untuk membangunkan perancangan strategik yang praktikal dan berkesan bagi mengukuhkan perpaduan jaringan antara pelbagai jenis sekolah melalui rancangan integrasi murid ataupun RIMUP turut diperkasa dan pelaksanaannya lebih terancang. Menurut Hasnul Husna dan Muhammad Sharifuddin 2018, aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam program RIMUP didapati berupaya memupuk perpaduan dan menghormati budaya dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Terdapat pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengurangkan masalah kemiskinan bagi merealisasikan pencapaian matlamat ke arah negara maju. Pihak kerajaan yang terlibat antaranya Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah dan Lembaga Zakat Selangor. Program-program dilaksanakan bagi membantu golongan yang memerlukan untuk terus kekal mendapat pendidikan yang lebih baik daripada pihak kerajaan. Perkara ini dinyatakan oleh Rahimi Muhammad Saad et al. 2008. Murid di Malaysia juga berhak mendapat pendidikan setara murid di dunia. Justru KPM sewajarnya memastikan kurikulum sukatan pelajaran memberi tumpuan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat dan penguasaan guru dipertingkatkan agar murid dapat mencapai taraf yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Menurut Muhammad Ashraf et al. 2020, penguasaan guru terhadap pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan kemahiran, kesediaan dan sikap guru terhadap kebat adalah faktor yang berkait rapat dalam keberhasilan menerapkan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapatan Kajian Sharifah Nur Putih 2009 menyatakan kurikulum pendidikan sekolah perlu digubal bertujuan untuk menanam dan memupuk nilai perpaduan serta tata cara hidup bermasyarakat demi memastikan kewujudan budaya dan beradaban masyarakat berterusan. Aspek pedagogi guru juga perlu diberi perhatian kerana guru-guru kini banyak berfokus kepada latih tubi untuk menghadapi peperiksaan berbanding aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pembelajaran aktif dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Guru juga didapati kurang memberi penekanan kepada pemupukan budaya dan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran kerana memberi fokus untuk menghabiskan sukatan untuk memenuhi keperluan peperiksaan awam. Perkara ini dinyatakan oleh Nur Hijrah Zakaria, Sharifah Nur Putih dan Amla tahun 2000. Kesimpulannya, tahap kesedaran akan kepentingan aspek equity dan kepelbagaian dalam perancangan pendidikan kini semakin meningkat akibat dari perubahan demografi masyarakat. Pendekatan neutral melalui proses asimilasi yang menidakkan kepelbagaian budaya etnik
dilihat tidak lagi relevan kerana menindas hak dan keperluan golongan minoriti. Oleh itu, perancangan secara kolektif dengan penlibatan semua lapisan masyarakat adalah penting untuk memastikan keadilan sosial terlaksana. Segala input yang disediakan bertujuan memberi peluang yang saksama bagi murid-murid untuk mendapat peluang pendidikan dan seterusnya memberi keupayaan kepada mereka mencapai potensi terbaik dalam diri mereka. Sekian, terima kasih.